Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara, anda sedang menyaksikan langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Seperti biasa, setiap Selasa, Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Antara soalan yang akan dibangkitkan ketika sesi MQT hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Tanjung Malim kepada Perdana Menteri. Beliau mahu tahu strategi dan pelan tindakan yang diambil oleh kerajaan dalam mencapai sasaran miskin tegar sifar pada tahun 2025 seperti yang telah pun ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12 atau RM ke-12. Soalan kedua pula diajukan oleh Ahli Parlimen Kuala Krai kepada Menteri Kanan Pendidikan. Beliau mahu tahu perkembangan terkini pengoperasian sekolah di seluruh negara sejak pembukaan secara berperingkat mulai 3 Oktober yang lalu dan bagaimanakah penerimaan guru, ibu bapa serta murid secara umumnya mengenai pembukaan tersebut. Soalan ketiga pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri diajukan oleh Ahli Parlimen Bagan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Beliau mahu tahu apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk menurunkan harga barangan yang naik dengan sangat tinggi dan mendadak bulan ini hingga menyusahkan rakyat dan peniaga, serta mengapa pihak berkuasa termasuk Majlis Pemulihan Negara gagal berdepan dengan kenaikan harga barangan yang sangat tinggi ini. Baik, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan menteri, Dewan akan diteruskan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Kalau semalam saudara, soalan banyak tertumpu kepada perkara berkaitan dengan kit ujian pantas. Dewan dimaklumkan semalam bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah menetapkan harga maksimum kit ujian pantas antigen COVID-19 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 seperti mana yang digunakan untuk pelitup muka. Dewan turut dimaklumkan kerajaan sedang meneliti keberkesanan vaksin terhadap varian baharu COVID-19. Justru pada masa ini rakyat digalakkan untuk terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan kerajaan bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Hari ini pula isu COVID-19 lebih tertumpu kepada usaha kerajaan membantu rakyat yang terjejas. Soalan ketiga pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri hari ini diajukan oleh Ahli Parlimen Jerantut kepada Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Beliau mahu tahu jenis bantuan yang diberikan kepada pengusaha pelancongan yang terkesan dengan masalah wabak COVID-19 agar mereka boleh membuka kembali perniagaan. Juga Ahli Parlimen Batu Kawan meminta Menteri Kewangan menyatakan apakah jenis bantuan grant, one-off atau pinjaman kepada pengusaha bas sekolah dalam tempoh pandemik COVID-19. Soalan-soalan lain yang dijangka akan menjadi tumpuan pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Dungun kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia mengenai langkah membendung adegan seksual dan kandungan berkaitan lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam program yang disiarkan menerusi penstriman atas talian seperti Netflix. Anda bukan sahaja boleh mengikuti kesemua jawapan daripada menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan pada sesi MQT dan juga waktu pertanyaan bagi jawab lisan menerusi TV1 dan saluran berita RTM. Malah kami juga boleh diikuti menerusi laman web www.parlimen.rtm.gov.my. Kami akan bawakan kepada anda lintas langsung sepanjang sidang Dewan Rakyat hari ini bermula sebentar saja lagi dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, saudara, Dewan akan diteruskan dengan menyambung semula sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Belanjawan 2022 oleh kesemua ahli yang berhormat dan melibatkan juga selepas itu sesi penggulungan RUU Perbekalan 2022 untuk kementerian-kementerian yang seterusnya. Baik, saudara, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan daripada menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Saya persilakan Tuan Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang Tanjung Malim. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin minta Perdana Menteri menyatakan strategi dan plan tindakan yang diambil oleh kerajaan dalam mencapai sasaran miskin tegar sifar pada tahun 2025 seperti yang disebut dalam rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Silakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang Di-Pertua, seperti hormat saya maklum, Yang Hormat Perdana Menteri semasa mentangkan RMK 12 pada 27 September lalu telah umumkan bahawa kerajaan akan melaksanakan program pembasmian kemiskinan menggunakan pendekatan keseluruhan negara.
Ini akan melibatkan penyertaan menyeluruh dan bersepadu daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri, sektor swasta, universiti, syarikat berkaitan kerajaan serta pertubuhan masyarakat sivil dan organisasi berasaskan komuniti. Datuk Yang di-Pertua, di bawah RMK 12, strategi menyeluruh meliputi projek dan program ekonomi, keusahawanan, pendidikan dan kesihatan akan dilaksanakan. Pembahasan kemiskinan tegar akan dilaksanakan tanpa mengira kaum, jantina, status sosioekonomi atau lokasi sama ada di bandar ataupun luar bandar. Miskin tegar adalah isu rumah yang berpendapatan RM1,169 sebulan dan ke bawah berdasarkan pada kos pembelian makanan asas bagi isu rumah dengan 4 ahli keluarga. Datuk Yang di-Pertua, untuk menjamin pelaksanaan yang lebih berfokus, unit kemiskinan yang khusus dicanang tubuhkan di peringkat persekutuan negeri dan daerah. Unit khusus ini telah pun ditubuhkan unit perancangan ekonomi pada 8 November lalu dan beberapa buah negeri sudah pun menubuh unit yang khusus ini. Bagi melaksanakan program ini, pangkalan data kemiskinan yang bersepadu dan berpusat iaitu IKASIH akan digunakan. Pihak unit pelaksanaan ICU JPM sedang membuat pemutihan ke atas data ini. Usaha basmi miskin tegar akan diterajui bersama oleh EPU dan ICU serta dilaksanakan secara berfasa. Datuk Yang Pertua, cadangan jadual melaksanakan fasa pertama adalah seperti berikut. Pertengahan bulan Disember 2021, senarai kira-kira 50 lokaliti seluruh negara akan dikenalpasti oleh ICU. Penghujung tahun ini 2021, senarai lokaliti akan diverifikasi dengan kerjasama kerajaan negeri. Januari 2022, program strategi akan dirangka berdasarkan keperluan mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Keempat, Februari 2022, pembentangan strategi dan program basmi miskin tegar fasa pertama akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri, dan kelima, Mac 2025, program ini akan mula dilaksanakan di 50 lokaliti terpilih. Pelaksanaan pendekatan baru ini akan dipantau setiap 3 bulan sekali bagi memastikan intervensi yang berkesan sekiranya pencapaian kurang memuaskan. Selain daripada 50 lokaliti yang terpilih ini, program sedia ada bagi kelompok dan keluarga miskin lain di seluruh negara akan diteruskan. Dengan pendekatan secara keseluruhan negara dan bersepadu dan holistik, kerajaan beriltizam agar miskin tegar akan dapat dihapuskan menjelang tahun 2025 seperti yang disasarkan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama sila. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah apakah pendekatan kerajaan yang boleh menjamin program pembasmian kemiskinan ini dapat memanfaatkan semua warga miskin tanpa mengira kaum, jantina seperti yang dinyatakan dalam dokumen RMK ke-12. Terima kasih. Terima kasih. Tanjung Malim, sila Menteri. Isunya sama ada pendekatan ini akan berkesan. Yang kedua, sama ada ia akan meliputi semua kaum di negara kita. Mengenai soalan yang kedua, iaitu sama ada ia akan meliputi semua kaum, seperti yang telah saya tegaskan tadi, kemiskinan tidak mengenali etnik ataupun lokaliti. Ada miskin di bandar, ada miskin di luar bandar, orang Cina miskin, orang India miskin pun ada, dan sudah pasti yang paling besar ialah Bumiputera. Mengikut perangkaan daripada ICU, miskin tegar di kalangan orang Cina di negara kita ialah 7,689 keluarga, dan masyarakat India 11,290 keluarga. Dan kalau lihat di angka-angka bagi Mualim, ya, Mualim ni sebahagian daripada Tanjung Malim, saya difahamkan oleh Yang Muhammad. Tanjung Malim mempunyai 2 DO, salah satunya Mualim. Angka yang saya ada untuk Mualim miskin tegar tidaklah begitu ramai, tapi bagi Parlimen saya pun ada angka-angka bagi Parlimen Tanjung Malim. Angka ini akan disemak oleh pihak ICU. Umpamanya miskin tegar di bandar dalam Parlimen Tanjung Malim ialah 290 orang. 290. Luar bandar ialah 599. Ya. Jadi ini jumlah miskin tegar. Saya nak tekankan kerajaan tidak dapat, tak mampu nak hapuskan kemiskinan sama sekali. Dasar kita untuk hapuskan miskin tegar. Jadi di Parlimen Tanjung Malim terdapat kira-kira 889 keluarga isi rumah
miskin tegar. Dan sekali lagi saya nak tegaskan bahawa pendekatan baru ini yang pertama, pendekatan holistik melibatkan semua pihak, termasuk kerajaan pusat, kerajaan negeri dan termasuklah NGO CSO. Yang kedua ialah ia bukan saja melibatkan pendekatan ekonomi, keusahawanan, tapi juga pendekatan holistik bermaksud pendekatan selain daripada ekonomi, termasuklah pendidikan dan juga kesihatan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Menteri Ekonomi yang menjawabkan soalan tali Tajem Malim. Ya, soal tambahan saya adalah latar belakangnya. Saya dapati di kawasan saya, tapi saya fikir ini bukan khusus di kawasan saya. Golongan miskin tegar dia datang dari keluarga yang ada OKU, anak OKU atau ramai anak-anak, ya. Jadi hanya seorang yang akan kerja, tapi mereka punya kerja adalah buruh di kilang atau ladang. Memandangkan gaji minimal sekarang hanya 1,200, walaupun mereka kerja OT pun tidak akan melebihi 1,500 atau 1,800. Jadi saya nampak ini ada satu income trap untuk orang yang miskin, ya, dengan keluarga besar dan juga ada anak OKU. Jadi macam mana dengan perancangan di dalam IMK12 boleh bawa mereka keluar dari itu income trap, supaya ini masalah boleh diselesaikan. Bagi saya ini hanya boleh diselesaikan sekiranya ada pentingkan supaya keluarga tidak besar, anak-anaknya dapat dijaga, dapat pentingkan, ya. Jadi dia memerlukan satu peran tindakan yang menyeluruh untuk selesaikan masalah ini. Adakah setuju dan akan laksanakan? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Tebrau. Memang ramai juga isi rumah yang miskin tegar ini terdiri daripada ahli-ahli keluarga yang OKU. Untuk itu kerajaan menyediakan peruntukan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka yang terlantar, yang pendapatannya kurang daripada 1169 pendapatan keluarga. Jadi itu pendekatan untuk memastikan mereka dapat menangani kos kehidupan seharian. Maknanya ia akan dibantu oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu satu bentuk bantuan. Akan diteruskan. Peruntukannya ialah kira-kira 2 bilion tahun depan yang melibatkan kira-kira 400,000 keluarga individu Malaysia. Mereka ini termasuklah OKU tadi. Jadi berkaitan dengan seorang yang bekerja dalam keluarga OKU yang gajinya gaji minimum, ini satu masalah. Tetapi saya nak tegaskan sekali lagi bahawa miskin tegar bermakna pendapatannya 1,169 bagi keluarga 4 orang, suami, isteri dan 2 anak. Itu ikut definisi. Miskin tegar bermakna pendapatan yang diterima itu cukup hanya untuk membeli makanan dan keperluan asas, pakaian dan lain-lain. Miskin itu adalah satu golongan yang lain yang pendapatannya di bawah RM2,208 di peringkat nasional. Jadi yang kerajaan berjanji untuk hapuskan ialah miskin tegar dan sudah pasti kita tak boleh berjanji nak menghapuskan kemiskinan secara keseluruhan. Jadi bagi menjawab soalan yang terbaru tadi, bagi OKU itu bantuan yang berasingan daripada program ini. Program ini khusus untuk membangunkan sosioekonomi, pendidikan, kesihatan yang melibatkan mereka yang produktif. Produktif bermakna mereka dalam lingkungan usia tertentu dan mereka ada kudrat untuk bekerja. Bagi OKU dan mereka terlantar, kerajaan menyediakan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. InsyaAllah kepentingan mereka juga tetap terbela. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Papar. Saya hadkan kepada 2 pertanyaan saja. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, Kuala Kerai. Datuk Yang di-Pertua, Bismillahirrahmanirrahim. Kuala Kerai minta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan perkembangan terkini pengoperasian sekolah di seluruh negara sejak pembukaan secara berperingkat pada 3 Oktober 2021 yang lalu. Bagaimana penerimaan guru, murid dan juga ibu bapa secara umumnya mengenai pembukaan sekolah? Terima kasih. Sila Menteri Kanan Pendidikan menjawab 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah merangka satu plan komprehensif pembukaan semula sekolah bagi memastikan murid dapat kembali belajar secara bersemuka di sekolah dalam keadaan selamat. Dalam rangka plan ini, KPM telah mengadakan libat urus bersama-sama dengan guru, ibu bapa, melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan pelibatan ibu bapa komuniti swasta PIBKS, guru dan murid bagi mendapatkan input serta pandangan dalam memastikan pengoperasian sekolah berjalan dengan lancar dan teratur seperti yang dirancangkan. Sesi libat urus juga telah diadakan bersama Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia GMGBM dan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM. Dapatan daripada sesi libat urus menunjukkan guru, ibu bapa dan murid menyambut baik pengoperasian sekolah secara bersemuka. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM sentiasa memantau keadaan semasa pengoperasian sekolah secara bersemuka yang bermula pada 3 Oktober 2021. Berdasarkan rekod sehingga 29 November 2021, semua sekolah rendah dan sekolah menengah bawah KPM di negeri yang berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN telah beroperasi sepenuhnya. Jumlah sekolah yang beroperasi ialah 8,166 buah sekolah, melibatkan 6,091 sekolah rendah dan 2,075 sekolah menengah. Manakala jumlah murid yang terlibat adalah seramai 4,251,221 orang, iaitu 2,517,233 orang murid sekolah rendah dan 1,733,988 orang murid sekolah menengah. Bagi negeri Kelantan dan Sarawak yang berada dalam fasa 3 PPN, terdapat 1,894 buah sekolah yang telah beroperasi melibatkan 1,526 buah sekolah rendah dan 368 buah sekolah menengah. Pengoperasian secara bersemuka bagi sekolah rendah di negeri ini hanya melibatkan murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, murid kelas Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan murid prasekolah dengan jumlah keseluruhan seramai 49,563 orang. Bagi sekolah menengah pula, pengoperasian secara bersemuka melibatkan murid kelas peperiksaan MBK di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas dan murid kelas PPKI dengan jumlah murid seramai 84,497 orang. Secara keseluruhannya, bilangan sekolah yang sedang beroperasi adalah sebanyak 10,060 buah sekolah dan melibatkan seramai 4,385,281 orang murid. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan rekod KPM, purata tren kehadiran murid ke sekolah bagi tempoh 3 Oktober sehingga 29 November 2021 adalah melebihi 85%. Keadaan ini menunjukkan bahawa pembukaan semula sekolah secara umumnya diterima baik oleh ibu bapa dan murid. Pembukaan semula sekolah secara bersemuka juga membolehkan guru mengenal pasti tahap penguasaan murid dan melaksanakan intervensi yang bersesuaian. KPM sentiasa komited untuk terus memastikan pengoperasian sekolah secara bersemuka berjalan dengan teratur dan selamat. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama, Kuala Kerai. Terima kasih Menteri Kanan Pendidikan atas jawapan yang detail pada pagi ini, dan saya doakan insya-Allah semoga sekolah-sekolah kita akan dapat dijalankan dan dioperasikan dengan sebaik mungkin. Anak-anak kita terpelihara daripada wabak ini dan para guru dapat menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Soalan tambahan saya, Datuk Yang di-Pertua, ialah memandangkan negara kita telah menuju kepada endemik daripada pandemik COVID-19 ini. Adakah kementerian mempunyai perancangan untuk semua kelas beroperasi sepenuhnya tanpa penggiliran? Dan bilakah jangkaan pihak KPM sekolah-sekolah ini dapat beroperasi seperti sedia kala? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Kuala Kerai. Sila, Menteri 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai. Pertama sekali soalannya, sama ada kementerian mempunyai perancangan untuk membawa murid ini kembali ke sekolah seperti sedia kala tanpa penggiliran. Umumnya kita lihat pada waktu ini kita telah laksanakan
kehadiran ke sekolah tanpa penggiliran untuk murid kelas peperiksaan sekiranya murid kelas peperiksaan di sekolah tersebut telah divaksinkan melebihi 90%. Jadi di seluruh negara sekarang ini murid kelas peperiksaan semua dah pergi tanpa penggiliran kecuali 4 buah sekolah. Masih ada 4 buah sekolah yang masih belum mencapai 90% atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita sedang usahakan. Untuk murid-murid lain, bagi menjawab soalan ahli yang berhormat Kepala Kerai tadi, untuk murid-murid lain kita sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan untuk melihat kohort manakah yang boleh dimasukkan berikutnya tanpa penggiliran. Dan tentang jangka masa itu, kalau sebaiknya kami di peringkat kementerian inginkan mereka kembali ke sekolah tanpa penggiliran secepat mungkin. Namun begitu, kita sentiasa ambil kira faktor kesihatan dan berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan, terutamanya dalam konteks varian baru COVID ini. Jadi kita sentiasa memantau dari hari ke hari, namun pelaksanaan kita telah mula dengan murid kelas peperiksaan di mana sekolah mereka 90% telah divaksinkan dan alhamdulillah nampak ianya berjalan dengan baik. Jadi kita akan terus memantau sebelum kita maklumkan langkah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan ketika menjawab soalan asas dan soalan tambahan. Memang kita tahu KPM telah memberikan pelbagai usaha dalam pembukaan sekolah ni. Cuma saya nak bagi pandangan sedikit untuk menghapuskan penggiliran untuk kebanyakan kelas yang dilaksanakan ketika ini. Boleh tak saya cadangkan paling awal pun kita tunggu sehingga pembukaan sesi persekolahan yang baru pada 20 Mac. Sebab walaupun kes turun, semalam kes harian yang paling rendah dalam masa 6 bulan, satu tanda yang menggalakkan, tetapi saya rasa masih banyak yang perlu dilakukan khasnya untuk murid-murid sekolah rendah sebab mereka masih belum divaksin kecuali budak tahun 6. Dan soalan tambahan saya yang kedua adalah apakah kos yang terlibat untuk pengoperasian dan kos tambahan yang terlibat dalam pengoperasian semula sekolah ini, khususnya selepas Yang Berhormat Menteri KKM mengatakan bahawa 10% murid yang hadir ke sekolah perlu menjalani ujian saliva test setiap minggu. Jadi kos tu apakah ia akan ditanggung sepenuhnya oleh KPM ataupun sebahagian saja? Sebab saya dimaklumkan memang KPM ada bagi saliva test kit tu kepada sekolah. Cuma saya tengok jumlah tu mungkin untuk setakat 2-3 minggu ni sebelum cuti sekolah tu boleh. Bagaimana dengan bulan Januari, Februari yang seterusnya? Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Soalan pertama tadi berkaitan dengan penggiliran tentang bilakah kita boleh kembalikan mereka sepenuhnya tanpa penggiliran. Seperti mana saya jawab kepada Yang Berhormat Kepala Kerai tadi bahawa kita sedang meneliti kerana dalam apa jua keputusan dia ada kebaikan dan keburukan dalam setiap keputusan yang dibuat dan kita sedang meneliti perkara tersebut. Soalan kedua, apakah kos yang terlibat dalam pengoperasian selepas Kementerian Kesihatan mengumumkan untuk murid sekolah rendah khususnya 10% perlu diuji menggunakan saliva test kit. Test kit menggunakan ILU ini, pada waktu ini saya tak ada kos terperinci itu bersama dengan saya dan insyaAllah kita akan pastikan supaya apabila sekolah dibuka dalam tempoh ini apabila KKM umumkan, kita telah bincang dengan KKM bahawa kita kena sediakan kit untuk tempoh sehingga sekolah ditutup pada 11 dan 12 Disember ini. Untuk tahun hadapan apabila sekolah mula dibuka semula dan kita akan sediakan test kit seperti mana untuk murid-murid sekolah rendah tadi. Kita akan sediakan test kit untuk membolehkan anak-anak ini terus dites selagi mana testing strategi yang diumumkan oleh KKM itu diguna pakai. Jadi insyaAllah kita akan perincikan untuk murid pada tahun hadapan. Kita akan sediakan juga test kit berdasarkan strategi pengujian COVID-19 kemasaan yang dikeluarkan oleh KKM. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Datuk Speaker boleh minta Saya satu soalan teruskan tambahan kepada pertanyaan Menteri, menjemput Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Bagan. Terima kasih, betul. Saya nak tanya tentang Menteri berkaitan dengan soalan nombor 3. Dimakan masa sikit. Ya.
Bagan kena baca ayat saran dia. Ya. Dalam kertas biru tu. You have to read the... Ya, saya nak jimatkan masa. Boleh, nak jimatkan masa. Tak cukup. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Bagan, sila saya jemput Yang Berhormat Menteri. Right. Untuk terima kasih Yang Berhormat Bagan yang bertanya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, isu kenaikan harga ini sebenarnya bukan sahaja berlaku di negara kita di Malaysia, malah bahangnya turut dirasai secara global. Kajian Badan Dunia antaranya World Economic Forum, International Monetary Fund, IMF, International Food Policy Research Institute turut menyokong perkara ini. Jadi malah laporan Cable News Network CNN pada 5 November lepas turut memetik kenaikan harga makanan dunia melonjak sehingga 30% dalam tahun ini. Tuan Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Bagan, KBNEP senantiasa siap siaga dalam menangani isu kenaikan harga barang ini dan akan terus mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang di bawah bidang kuasa kementerian. KPDNHP terus komited untuk menggerakkan 2,200 penguatkuasa sedia ada bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Tuan Yang Di-Pertua, saya kongsikan di sini. Beberapa langkah proaktif yang digerakkan oleh KPDNHP adalah seperti berikut. Pertama, bagi memastikan kenaikan harga barangan disebabkan ketidakcukupan atau ketidakberadaan barangan dalam pasaran, Kementerian akan terus menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kedua, bagi menangani aktiviti mengambil untung yang tidak munasabah, Kementerian menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Di pihak pengguna pula, sekiranya berlaku penggunaan harga yang tidak munasabah, hak pengguna dibela di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ketiga, KPDNHP terus menggerakkan lebih 1,000 pegawai pemantau harga PPH secara harian untuk memantau harga 480 item di 1,500 premis seluruh negara untuk memastikan pergerakan harga berlaku pada situasi yang munasabah. Kenaikan harga barangan juga sering berlaku menjelang musim perayaan. Dalam hubungan ini, Kementerian akan memanjangkan tempoh dan memulakan pelaksanaan skim kawalan harga maksimum musim perayaan ataupun SKHMP lebih awal menjelang perayaan Christmas bulan Disember ini. Tarikh pelaksanaan skim kawalan harga ini akan diumumkan oleh pihak KPDNHP dalam tempoh terdekat. Saya ingin memberikan amaran di sini agar tiada pihak yang cuba untuk menaikkan harga lebih awal sebab mendengar kita akan kenakan skim harga kawalan musim perayaan yang kita tak lebih awal. Jangan yang mengambil kesempatan. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kerana kenyataan awal saya ini. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian akan melaksanakan program Jualan Keluarga Malaysia bermula 4 Disember 2021 ini dalam beberapa hari lagi, di mana jualan ini akan melibatkan barangan perluan asas kepada pengguna dengan harga mampu milik. Program jualan ini akan dilaksanakan di seluruh negara, melibatkan 222 kawasan parlimen dengan kekerapan 2 kali sebulan. Kerajaan akan memastikan harga jualan barangan yang ditawarkan adalah lebih murah dari harga pasaran sekarang, iaitu lingkungan 15 ke 20% lebih murah daripada harga pasaran. Kementerian telah mendapat kerjasama daripada agensi dan jabatan kerajaan yang lain bagi memastikan jualan barangan keperluan asas pengguna ini sampai kepada keluarga Malaysia yang terkesan dengan kenaikan harga barangan ini. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Bagan, saya difahamkan bahawa Menteri Pertanian dan Industri Makanan Tun Mahfi juga turut sedang merangka strategi hasil perbincangan dua hala bersama mereka dan pihak industri. Antaranya, MAPI turut bercadang untuk membenarkan pengimportan ayam bulat dari loji-loji pemrosesan di luar negara yang mendapat pengesahan Jabatan Perkhidmatan Veterina sebagai langkah sementara bagi meningkatkan bekalan dan menstabilkan harga pasaran. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengumumkan
peruntukan buat bantuan berjumlah 262 juta ringgit bagi membantu peladang yang terjejas susulan kenaikan harga baja dan racun. Daripada jumlah itu, sebanyak 200 juta ringgit disediakan sebagai pinjaman agro makanan pada kadar sifar faedah dengan moratorium bayaran balik selama 6 bulan melalui Agrobank dan Tekun untuk manfaat pengeluar agro makanan bagi menangani kos pengeluaran yang tinggi di peringkat ladang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Menteri, sila soalan tambahan. Bagan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya harap Yang Berhormat Menteri jangan semata-mata persalahkan peniaga saja. Jangan ingat bahawa peniaga lah yang menjadi punca masalah ini, kerana ini adalah ukuran daripada permintaan dan bekalan, supply and demand. Dan di sini apakah tindakan sebagai sebuah kerajaan harus mengambil langkah untuk memastikan bahawa masalah ini dapat diatasi. Nah, kalau kita lihat beberapa persatuan telah menyatakan sekarang harga sayur lebih mahal daripada daging. Sampai cili pun RM20. Mana pernah lihat semasa PH jadi kerajaan tak pernah berlaku macam ni. Dan ini adalah sesuatu yang paling tinggi dalam sejarah kita. So sekarang jangan hanya salahkan peniaga kerana mereka pun adalah mangsa. Saya rasa kalau pendekatan ini untuk kenakan itu peniaga itu salah, 100 kali salah. So saya harap bahawa dalam isu ini perlunya ada dana. Dana digunakan untuk perbanyakkan perbekalan supaya kita bantu baik petani, baik peladang maupun peniaga-peniaga supaya mereka dapat kurangkan kos logistik, kos pengangkutan. Itulah jadi punca. So saya harap Yang Berhormat Menteri, please do not miss the woods from the trees. Kalau tidak, kita akan sama-sama bergelumang dalam keadaan di mana harga yang begitu naik, barang naik DN begitu tinggi. Saya rasa itu satu malapetaka kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, bolehkah umumkan satu dana, gunakan daripada itu windfall tax, apa yang disebut sebagai cukai makmur, RM3 bilion. Gunakan dana ini untuk bantu pihak-pihak yang berkenaan supaya kita dapat adakan satu soft landing. Bantu mereka baik baja, baik itu abri kos-kos yang kita tahu yang menyebabkan kos naik begitu tinggi. Dan Yang Berhormat Menteri menyatakan 9 Disember perkara ini akan selesai. Ini adalah pengumuman dalam NST 25 hari bulan November. Yang Berhormat Menteri cakap dalam 1-2 minggu akan selesai. Sekiranya pada 9 hari bulan Disember tak selesai, adakah Yang Berhormat Menteri akan mengambil tanggungjawab? Terima kasih. Terima kasih, Bagan. Baik, saya boleh bertanggungjawab. Tak apa, itu tidak masalah bagi saya, ya. Mungkin 9 Disember mungkin tak selesai sebab perkara ini agak kompleks, bukan terletak kepada kawal. Nanti dulu, dia bukan terletak It's your own statement. The statement is your own statement. Statement, when I made the statement, we try to do. But the fact of the matter is, you should know, it is very complex. It is not just entirely in the hands of KPD and HCP. Kalau nak berjanji letak jawatan, Yang Berhormat Prediction pun pernah kata dulu, hari ini kita menang, besok minyak turun, pun tak turun. Ini Iskandar Putri apa? Pun cakap kalau tunggu sir, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri, saya akan undur, dia kata. Jadi janji apa? Kalau kita nak berpolitik, yang berhormat ni menteri tak dapat KPI lah. Saya tak nak capai KPI. Saya tak nak buat masalah dalam dewan ini untuk berpolitik. Biar saya jawab kepada satu, saya terima baik. Saya menyambut baik persaranan, teguran dan cadangan daripada Yang Berhormat Bagan. Ya, kami tahu sangat akan jangan menganiaya peniaga. Sebab itu pernah saya katakan dulu dalam penjelasan, kita tak nak buat tak agak-agak tergesa-gesa ataupun terlalu drastik untuk mengenakan sekatan harga maksima. Kerana kalau kita tak kawal di harga, kalau ayam di farm gate, kos operasi kita tak bantu, maka peniaga terpaksa jual mahal sebab mereka membeli daripada pemborong beli daripada peternak mahal. Sebab itu kami tak sebarang
seperti mana disarankan, digesahkan, didesakkan dalam media dan sebagainya. Mengapa tidak buat enforcement? Mengapa tidak buat sekatan harga? Kita tak buat sebab kita tahu keluhan daripada peniaga-peniaga kecil ini. Kalau kita buat begitu sahaja, tidak secara dengan ada solusi yang menyeluruh, lebih holistik, membantu dalam erti mengurangkan kos operasi mereka. Jadi memanglah peniaga-peniaga ini teraniaya. Jadi kami tak, sebab saranan daripada Yang Berhormat betul, tepat. Tapi itulah kami risau selama ini tak tergesa-gesa. Jadi what we are doing now, kita buat lebat urus dengan mereka, kami buat lebat urus dengan kementerian lain, agensi lain, sebab bukan semuanya mengawal harga barang ni terletak kepada KPDNHP. Sebab bekalan ini, keluaran ini di ladang, di kebun dan di sawah, semuanya luar daripada KPDNHP. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya bagi pulang soalan kedua. Saya minta sebab saya difahamkan masa pun tak mencukupi, sebab itu saya nak bagi tahu. Saya penting. Tunggu dulu. Saya nak jelaskan. Ini luar daripada KPDNHP, tapi saya minta kerjasama daripada Yang Berhormat untuk lebih adil. Kabinet selesai. Jangan kata ini soal menteri je. Ini juga kementerian lain. Ya. You can solve together. Orang dah tunggu lama. Jelaskan kepada Bagan. Baik. Tuan Yang Dipertua. Sila. The floor is mine. Saya nak jelaskan kepada Bagan. Untuk adil kepada Yang Berhormat Bagan yang bertanya tentang pemulihan negara. Biarlah setuju dengan saya kalau saya majukan secara bertulis supaya semuanya boleh lengkap dan sebagainya. Jadi kalau saya tak jawab dekat sini, masa begitu singkat, mungkin ia tak sempurna untuk Bagan. Boleh? Itu saya tak tahulah mana dia. Baik. Terima kasih. I cannot answer on their behalf. Kalau pilihan raya nanti. Okay. Baik. Ya memang. Memang. That's why Majlis Pemulihan Negara Majlis Pemulihan Negara akan menyampaikan jawapan secara bertulis kepada Yang Berhormat Bagan. Baik, Menteri. Okey? Terima kasih, Menteri. Masa dah panjang, cuma saya bagi satu lagi soalan tambahan kepada Pasimas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya meneliti jawapan daripada menteri tadi yang cukup bagus, iaitu tidak tergesa-gesa, tetapi apa bagus Pasir Mas? Orang tengah susah ni. Kamu setuju barang naik ke? Rakyat. Kamu setuju barang naik? Apa? Harga barang naik kot. Tetapi mana ada jawapan baik macam tu ke laut? Tapi pada realitinya Menteri, belum habis. Tanyalah. Sabarlah sikit. Saya minta PM nak lantik penasihat. PM nak lantik penasihat ramai-ramai. Okey, tetapi pada realitinya tidak begitu Menteri. Kerana rakyat di bawah sana penasihat PM tak cukup, kena lantik 10 orang. Bagi 50,000 seorang, 50 orang. Cukup dah tu Kota Raja. Saya nak bertanya ni. Kota Raja pun mahu tak? Okay. Saya nak tumpang juga Menteri, lah. Saya tak boleh cakap. Jawapannya dari sudut teorinya sudah cukup baik, tetapi dari sudut realitinya rakyat di bawah sana sedang begitu merungut. Ayam naik RM14 sekilo walaupun pada kertas RM10, tetapi RM14 sekilo. Netizen dan rakyat begitu merungut pada hari ini. Saya PM nak lantik penasihat ramai, tunggulah 10 orang penasihat bolehlah turun harga. Saya kira menteri perlu untuk turun ke bawah penasihat. Saya punya soalan ialah, adakah ada pemantauan dari sudut rantaian penawaran harga daripada peruncit daripada pemborong kepada peruncit dan sebagainya? Dari sudut rantaian penawaran itu memberikan kesan dari sudut domino effect, itu yang penting. Dan Menteri, saya dengar tadi ucapan bagaimana kerajaan akan melaksanakan harga keluarga Malaysia 2 kali sebulan. 2 kali sebulan tak cukup Menteri. Tidak ada orang beli barangan basah 2 kali sebulan. Saya minta supaya dinaikkan sebanyak 2 kali, paling tidak 2 kali seminggu. Kerana ini merupakan isu rakyat dan rakyat sedang merungut di bawah sana. Ini bukan isu politik. Ya, kita boleh sebut BN barang naik, tetapi kalau dalam bahasa Inggerisnya PH price hike. Ini bukan isu politik, tetapi ini isu rakyat dan rakyat sedang merungut. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. PH lagi baik tak ada harga naik macam ni. Yang Berhormat,
memang jualan keluarga Malaysia ini kita bermula dengan 2 kali sebulan dan kita akan melihat keperluannya. Jadi saya menyambut baiklah bagi pihak KPDHP saranan daripada Yang Berhormat tentang hal ini, cadangan. Satu, kedua, rantaian untuk mata memang kita pantau. Sebab itu pernah saya jelaskan walau di media ataupun di dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu kita tak boleh tengok kepada harga yang dijual runcit kerana kita perlu memahami seluruh rantaiannya dari farm gate. Sebab itu telah kami buat beberapa kali libat urus sebelum ini, dan besok lagi Persatuan Peternak akan berjumpa dengan KPDHP, berjumpa dengan saya untuk yang terkini bagaimana boleh membantu mereka. Sebab itulah cadangan daripada pihak mereka ini memohon daripada kerajaan untuk bukan sekadar untuk memohon subsidi kepada makanan ayam, oleh kerana kos operasi bukan hanya dalam makanan ayam, akan tetapi ada yang lain, buruh dan sebagainya. Jadi mereka cadang kepada kerajaan, kepada KPDHP dan MAFI supaya mereka dibantu dengan cara soft loan. Ini permohonan yang diminta oleh mereka, dan inilah yang disediakan oleh kerajaan sekarang. Untuk mereka dapat soft loan, mengurangkan kos operasi, dan selepas mereka dapat kurangkan kos operasi di farm gate, saya akan letakkan satu nanti harga had maksima di peringkat farm gate, lepas tu di borong, dan juga barulah kita boleh letak di harga runcit, ya. Jadi kalau kita tak memahami ini, memang kita tak boleh buat. Jadi jangan risau Yang Berhormat. Ini walaupun saya baru di kementerian ini, perkara ini lama berlaku dan pegawai-pegawai kat sana sangat-sangat berpengalaman. Jadi ini bukan perkara baru masalah ini. Tapi tak pernah naik setinggi macam ini. So itu betul. This is almost a national crisis. Ya, betul. Saya harap kalau boleh minta Perdana Menteri buatlah satu majlis khas untuk lihat macam mana kita boleh turunkan harga ini. Penasihat 10 orang lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri. Masa telah cukup. Speaker, satu lagi soalan sedikit saja Speaker. Jawapan Menteri tadi agak merisau. Saya perlu terus, maka dengan ini tamatlah sesi pertanyaan-pertanyaan jawab Menteri. Speaker, ni point of emergency. Rakyat sekarang semua tunggu. Kita bukan nak dengar perancangan. Ni sekarang nak selesai macam mana? Itu yang kita nak dengar Menteri. Saya appreciate Menteri jawab plan gitu gini. Ya. Saya kata masalahnya sekarang mesti ada satu langkah tindakan segera. Jadi Speaker kena bagi kelonggaran ini. Biar Menteri bagi penegasan. Kita bukan ada rancangan 2 bulan lagi tidak. Ni sekarang, hari ini. Kita nak tahu apa langkah. Bukan saja kementerian. Seluruh kerajaan menyelesaikan masalah ini. It's a national crisis. Saya bagi masa dah. Baik. Saya minta dia jawab sekali lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Yang Berhormat, terima kasih. Tuan Ini betul. Sebab itu langkah kita buat terkini dalam beberapa hari tadi telah saya sebut. 4 Disember ini kita akan mulakan jualan keluarga Malaysia, ya, untuk kita dengan secepat mungkin meredakan, kita berharap. Yang lain tu kita dalam perancangan kita akan buat. Sebab itu saya katakan tadi, MAFI pun akan buat sesuatu intervensi yang drastik. Yang Berhormat, terima kasih. Untuk bantu Tuan Speaker, untuk membantu jawapan daripada Polisen tadi. Ya, saya rasa saya mengetahui. Boleh, ya. Saya dah panggil siasa. Tindakan affirmative action oleh kerajaan sedang dirangka dan sedang akan dilaksanakan. Termasuk mengenal pasti barangan yang naik. Kalau Gajah bukan menteri lagi dah. Kalau Gajah bukan menteri lagi, hantar nota je lah. Pertanyaan bagi hantar jawapan bertulis dekat menteri. Yang Berhormat, pertanyaan bagi jawab lisan, saya jemput Yang Berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang Kota Samarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Datuk Yang di-Pertua, soalan Kota Samarahan nombor 1. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Timbalan yang menjawab. 3 minit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan di atas soalan dikemukakan. Pada masa ini, usaha untuk memastikan kelangsungan hidup warga emas, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyediakan kemudahan kewangan berbentuk bantuan bulanan kepada warga emas yang berkelayakan, iaitu bantuan warga emas di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan warga emas ini diberikan kepada warga emas yang kriteria yang telah ditetapkan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti. Dan sehingga Oktober 2021, jumlah penerima bantuan warga emas adalah seramai 137,793 orang. Berhubung dengan penyediaan skim insurans kepada warga emas, perkara ini sedang diperinci dalam peringkat jawatan kuasa kerja, iaitu jawatan kuasa kerja insurans sosial di bawah Majlis Perlindungan Sosial Malaysia, MySPC, yang diterajui oleh Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, selain daripada pendekatan penyediaan program insurans sosial, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan bahawa peranan keluarga perlu diperkukuhkan bagi meningkatkan kesejahteraan ahli keluarga selaras dengan tahap kebertanggungjawaban terhadap keluarga, membudayakan amalan ihsan dalam memupuk semangat kebersamaan keluarga dan memastikan suasana harmoni dapat dikecapi keluarga serta menyemai sikap berkhidmat kepada keluarga bagi membantu ahli yang memerlukan bantuan sebagaimana yang diterapkan dengan pendekatan keluarga Malaysia. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Kota Samarahan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Realitinya skim perlindungan sosial yang sedia ada, maksudnya perkhidmatan yang diberi pada masa ini masih belum mencukupi bagi memenuhi keperluan asas pada masa usia tua. Masih tidak dapat ditampung melalui begitu juga tidak dapat ditampung melalui pendapatan pencen ataupun simpanan persaraan. Oleh itu saya ingin nak bertanya kembali, apakah kesediaan kerajaan dan kementerian dan perancangan kerajaan untuk memperkenalkan pencen insurans sosial sebagai salah satu sistem perlindungan sosial untuk warga emas nanti? Terima kasih Kota Samarahan. Sila, Timbalan Menteri 1 minit. Ya, terima kasih Berhormat Tuan Tua, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Buat masa ini kita kerajaan melalui Kementerian Kewangan telah di mana sebagai Kementerian Kewangan sebagai salah satu daripada jawatan kuasa kerja insurans sosial di bawah MySPC dan di antara objektifnya adalah mengkaji dan merangka dasar strategi dan pelan tindakan bagi insurans sosial. Dan sebelum ini pada 14 Oktober yang lalu, bagaimana Perkeso dan KPDFC juga telah membuat pentangan yang bertajuk tentang kesejahteraan pendapatan warga emas semasa. Dan buat masa ini kerajaan memperkenalkan satu skim perlindungan kesihatan nasional, iaitu untuk BIM 40 yang dikenali sebagai skim MySalam. Skim MySalam bertujuan untuk menyediakan perlindungan kesihatan takaful percuma kepada penerima bantuan sara hidup yang berumur antara 18 hingga 65 tahun serta pasangan mereka. Dan skim ini menyediakan pembayaran sebanyak RM8,000 sekaligus sekiranya mereka disahkan menghadapi mana-mana salah satu daripada 45 penyakit kritikal. Dan selain daripada itu juga, skim MySalam juga menyediakan manfaat hospitality di mana pesakit mendapat bayaran gantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh 14 hari kepada mereka yang menerima rawatan di hospital. Jadi kita mengambil maklum tentang saranan berhormat dan untuk keperluan penyediaan perlindungan sosial khusus kepada warga emas yang bersepadu dan mampan, namun ia memerlukan kepada penelitian, kajian dan juga mengambil kira tentang kedudukan keuangan kerajaan semasa. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambah kedua sila Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pada masa kini kita mendapati ramai warga emas tidak mampu membayar caj perubatan bila mereka di ward bagi mendapatkan rawatan penyakit atas berbagai sebab. Adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu tabung bagi menyerap kos rawatan bagi pesakit-pesakit warga emas yang tidak mampu membayar?
Terima kasih. Terima kasih. Bukit Bintang, sila. Ya, terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang di atas soalan dikemukakan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kerajaan telah mewujudkan satu jabatan kuasa kerja bantuan sosial di bawah Majlis Perlindungan Sosial Malaysia (MySPC) dan kita melihat di antara 4 jabatan kuasa yang ditubuhkan ialah untuk melihat tentang bantuan-bantuan yang kita sediakan, juga berkaitan dengan insurans sosial, begitu juga dengan keperluan-keperluan dan data-data yang berkaitan dengan keperluan yang melibatkan bantuan termasuk juga warga emas. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi juga, kita telah menyediakan untuk golongan B40 iaitu skim Main Salam. Dan sekiranya mereka yang tidak berkemampuan ini, maknanya menghadapi masalah kehidupan di bawah JKM, kita menyediakan bantuan bulanan. Jadi saya harap supaya perkara ini diwawarkan dan saya mohon kerjasama daripada semua ahli yang berhormat supaya menyampaikan perkara ini kepada pihak agensi kerajaan yang berkaitan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Nur Amin bin Ahmad Kanga. Terima kasih. Jadi Petua, soalan saya nombor 2. Sila Menteri Kanan Pendidikan, jawab 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin memaklumkan bahawa enrolment murid di Perlis sehingga 30 Jun 2021 adalah seramai 24,175 orang di sekolah rendah dan 19,541 orang di sekolah menengah. Khusus bagi Parlimen Kanga, enrolment murid adalah seramai 10,231 orang di sekolah rendah dan 8,829 orang di sekolah menengah. Untuk makluman ahli yang berhormat, unjuran murid dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12, iaitu dari tahun 2021 hingga 2025, dibuat berdasarkan trend enrolment murid sejak tahun 2010. Oleh itu, unjuran murid bagi tahun 2022 hingga 2025 adalah seperti berikut. Bagi sekolah rendah, unjuran murid untuk tahun 2022 adalah seramai 24,339 orang, tahun 2023 seramai 24,588 orang, tahun 2024 seramai 24,741 orang dan tahun 2025 seramai 24,853 orang. Bagi sekolah menengah pula, unjuran murid untuk tahun 2022 adalah seramai 20,086 orang, tahun 2023 seramai 20,819 orang, tahun 2024 seramai 21,099 orang dan tahun 2025 seramai 21,100 orang. Khusus bagi Parlimen Kanga, unjuran murid adalah seperti berikut. Bagi sekolah rendah, unjuran murid untuk tahun 2022 adalah seramai 10,229 orang, tahun 2023 seramai 10,297 orang, tahun 2024 seramai 10,354 orang dan tahun 2025 seramai 10,404 orang. Bagi sekolah menengah, unjuran murid untuk tahun 2022 adalah seramai 8,580 orang, tahun 2023 seramai 8,500 orang, tahun 2024 seramai 8,432 orang dan tahun 2025 seramai 8,373 orang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, berdasarkan unjuran tersebut, bilangan bilik darjah sedia ada masih mencukupi untuk menampung pertambahan bilangan murid di negeri Perlis sepanjang tempoh RMK ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Kanga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Walaupun Yang Berhormat Menteri mengatakan jumlah kelas yang ada mencukupi, saya ingat Yang Berhormat Menteri pun sudah 2 kali saya bangkitkan di Dewan ini tentang penutupan sekolah, tentang bangunan yang rosak dan menurut kenyataan daripada Esko Pendidikan Negeri Perlis sendiri menyatakan sebanyak 50 sekolah, sekurang-kurangnya 50 sekolah yang menghadapi situasi usang lah, sekolah-sekolah lama yang memerlukan penambahbaikan. Jadi saya juga menerima aduan daripada sebahagian pihak sekolah yang menyatakan nisbah murid di dalam kelas itu terlalu padat. Jadi ini mungkin menjejaskan kualiti pendidikan. Jadi saya ingat kementerian mesti ada satu perancangan, kerana saya dipahamkan memang telah ada tapak yang telah dikhususkan untuk pembinaan sekolah. Jadi saya harap kementerian akan segera melaksanakan perkara ini. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit.
Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Berkaitan dengan keadaan di sekolah, itu adalah di bawah peruntukan penyelenggaraan yang kita sentiasa memantau bagi memastikan bangunan sekolah itu selamat untuk anak-anak kita. Berkaitan dengan keperluan di Perlis, seperti mana saya sebut tadi, jika ada keperluan berdasarkan unjuran yang dibuat, maka kita akan mengambil langkah yang sewajarnya. Terima kasih. Papa. Tambahan kedua, saya jumpa Yang Berhormat Papa. Terima kasih. Kan tadi sini ya. Datuk Yang di-Pertua, masalah yang dihadapi oleh Kangar sama dengan masalah yang dihadapi oleh daerah Papar, di mana sekolah rendahnya, sekolah menengahnya memang sudah ada. Akan tetapi murid tahun demi tahun bertambah, tapi sekolah masih lagi tidak bertambah. Jadi ada juga sekolah-sekolah yang mengadakan dua sisi, pagi dan petang. Ini menunjukkan sekolah itu tidak cukup bilik darjah. Jadi saya ingin mengajukan kepada Menteri, kalau boleh bagilah penambahan sekolah, atau tidak pun kalau boleh bagilah peruntukan untuk membaik pulih sekolah-sekolah yang mana rusak, darjah-darjah yang rusak, supaya kita dapat gunakan darjah-darjah ini untuk kegunaan pelajar-pelajar. Terima kasih. Terima kasih Papa. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Papa. Saya ambil maklum apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Dan seperti mana yang saya jelaskan pada Yang Berhormat Kanga tadi, kita memang lihat keadaan dan keperluan. Sekiranya terdapat keperluan, kita akan susun ikut prioriti yang mana akan mendapat tumpuan terlebih dahulu. Khususnya di sekolah-sekolah di kawasan yang terlalu padat. Sebagai contoh, ada sekolah di kawasan yang terlalu padat, ini kita cuba selesaikan, dan kita lihat juga tentang penyelenggaraan sekolah-sekolah yang perlu diselenggarakan, kita akan cuba selenggarakan sebaik mungkin. Ya, YB Menteri, terutamanya sekolah SK Kinaru. Telah dijawab. Soalan dari pihak kerajaan tak ada. Pertanyaan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris Jerantut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Harga barangan naik menggila, rakyat terhimpit tidak terhingga. Tuan Yang Pertua sentiasa mesra bila-bila soalan jerantut nombor 3. Terima kasih. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut atas pertanyaan tersebut. Tuan Yang Pertua, sebelum saya meneruskan jawapan, izinkan saya untuk menjawab soalan Yang Berhormat Jerantut ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Padang Serai nombor 15 pada hari ini kerana turut menyentuh perkara yang sama. Tuan Yang Pertua, kerajaan telah melaksanakan beberapa pakej rangsangan ekonomi seperti penjana, iaitu pada bulan Jun 2020, permarkasa 17 Mac 2021, pemulih pada 28 Jun 2021 dan permarkasa plus pada 31 bulan Mei 2021 yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi dan memastikan kesinambungan perniagaan sambil mengekalkan pekerjaan terutamanya kepada rakyat Malaysia. Antara bantuan khas yang diberikan kepada industri pelancongan terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 adalah seperti berikut. Bantuan khas one-off sebanyak RM3,000 kepada agensi pelancongan yang berdaftar dan berlesen dengan MOTEC, itu lebih daripada 3,000 syarikat pengendalian pelancongan berlesen, termasuklah syarikat-syarikat MM2H, iaitu hampir 700 ejen MM2H yang mempunyai lesen inbound di bawah MOTEC. Bantuan kewangan one-off RM500 kepada pemandu pelancong di Semenanjung Malaysia dan Sarawak, manakala bantuan kewangan one-off sebanyak RM1,000 kepada pemandu pelancong Sabah. Lebih daripada 8,000 orang pemandu pelancong di seluruh negara menerima ini. Bantuan khas one-off sebanyak RM600 kepada pengendali inap desa di bawah program pengalaman Homestay Malaysia. Lebih daripada 2,800 pengendali inap desa mendapat manfaat tersebut. Bantuan kewangan geran khas prihatin sebanyak RM1,000 secara one-off kepada pengusaha spa dan pusat urutan kaki berdaftar dengan MOTEC. Seramai 570 pengusaha spa dan juga pusat urutan kaki telah mendapat manfaat tersebut juga. Skim Pembiayaan Pelancongan Penjana PTF yang berjumlah RM1 bilion yang bertujuan untuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS juga telah dilaksanakan oleh sektor pelancongan melalui Bank Negara Malaysia.
Pelanjutan diskaun bil elektrik 10% bermula daripada Oktober hingga 31 Disember 2021 kepada pengusaha hotel, pengendali taman terma dan pusat konvensyen, pusat membeli belah dan juga pengusaha pelancongan diberikan melalui TNB. Pengecualian cukai pelancongan iaitu RM RM10 satu bilik satu malam, juga cukai perkhidmatan 600 oleh pengusaha hotel sehingga 31 bulan 2021 juga diberikan pengecualian. Penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan oleh syarikat sehingga 31 bulan Disember iaitu di bawah Permekasa melalui LHDN. Dan juga sokongan kepada majikan menerusi program subsidi upah 4.0. Tarikh permohonan adalah 1 bulan Ogos hingga 31 bulan Oktober iaitu kadah bantuan sebanyak 600 telah pun laksanakan untuk 4 bulan dan terhad kepada 500 pekerja setiap menit. Saya juga memandangkan ini adalah soalan bersama. Izinkan saya lagi 1 minit untuk saya juga terangkan. Pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai juga terlaksanakan sebanyak 7 juta ringgit. Seterusnya program strategi memperkasa rakyat di bawah Permekasa juga 17 juta ringgit. Geran bantuan khas syarikat My Second Home Malaysia sebanyak 2 juta ringgit. Program pemekasan strategik dan juga ekonomi perkasa juga sebanyak 5.25 juta ringgit telah peruntukan dan juga beberapa pakej-pakej yang lain. Kesemuanya hampir kerajaan telah membelanjakan hampir lebih daripada 50 juta ringgit. Terima kasih. Terima Menteri, sila Jalan Tut, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Mohd Menteri atas jawapan tadi. Kita tahu industri perhotelan mengalami kehilangan pendapatan lebih kurang 11.5 bilion tahun lepas. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk mengurangkan cukai pendapatan ataupun menghapuskan cukai untuk tahun depan, dan apakah perancangan MOTEK bagi membangunkan segmen ekopelancongan negara, khususnya terutamanya di negeri Pahang dan khususnya bagi Parlimen Jeratok sendiri. Terima kasih Tuan Ketua. Jemalah Menteri, ya, 1 minit. Dia ada 2 soalan. Yang pertamanya adalah mengenai cukai dan juga sebagainya. Saya rasa itu haruslah dijawab oleh Kementerian Kewangan kerana ia melibatkan cukai pendapatan dan juga sebagainya. Tetapi seperti yang saya telah menyatakan, sehingga 31 bulan Disember ada beberapa bentuk cukai yang kita telah waive seperti yang saya telah bacakan tadi. Soalan kedua adalah mengenai pelancongan dan juga sebagainya. Di bawah Tourism Malaysia, kita memang sedia membantu dan juga mempromosikan. Tourism Malaysia mempromosikan, tetapi di bawah bahagian yang sama, terdapat juga beberapa skim infrastruktur yang boleh mereka mohon. Contohnya di bawah skim infrastruktur pelancongan yang diteruskan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad, ya, yang mereka bolehlah contohnya pembelian tanah, bina bangunan, mesin dan juga sebagainya, ataupun modal kerja bagi syarikat, ataupun kerja-kerja pengubahan ataupun naik taraf untuk fasiliti ekopelancongan. Yang keduanya ianya juga bermula daripada 20 juta hingga ke 100 juta ataupun sehingga 80% daripada jumlah kos projek tersebut. Terdapat juga tabung khas pelancongan yang diuruskan oleh Small and Medium Enterprise Development Bank Berhad, yang ini adalah menawarkan pembiayaan dalam bentuk modal kerja untuk pengusaha-pengusaha ekopelancongan yang kecil dan sederhana. Dan selain daripada itu, Tourism Malaysia akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri dan juga sebagainya, kerana apabila ada satu projek yang kita kenal pasti, ianya adalah melalui kerajaan negeri dan dibawa melalui MOTEK kepada kementerian untuk kita membuat penyerahan mengikut paroti. Maka kita akan terus bekerjasama dengan Yang Berhormat. Maka Yang Berhormat bolehlah berbincang dengan kerajaan MOTEK negeri dan juga seterusnya ianya dibawa untuk kepada kementerian untuk kita kaji. Terima kasih. Terima kasih, Madam Menteri. Soalan pertanyaan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian, apakah langkah digerak oleh kerajaan dalam membantu penguasa pelancongan yang muflis semasa pandemik untuk bangkit kembali? Kedua, apakah bantuan dan insentif baru yang diberikan oleh MOTEK melalui perbelanjaan 2022? Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada soalan yang tanya oleh YB Padang Serai. Pertama sekali adalah mengenai mereka yang telah muflis dan juga sebagainya, yang tu kita ada proses-proses tertentu yang mereka harus ikut, dan saya rasa ianya adalah di bawah bidang kuasa Bank Negara dan juga di bawah Kementerian Kewangan dan juga sebagainya.
Tapi pada masa yang sama, memandangkan perkara itu telah dibawa, maka saya akan bawa juga kepada perhatian kementerian untuk kita kaji ada tak apa-apa yang kita boleh bantu mereka, memberi nasihat dan juga sebagainya. Soalan keduanya yang tanya oleh Yang Berhormat tadi adalah mengenai khususnya melibatkan bajet 2022 ini, maka kerajaan telah mengumumkan komitmen untuk memulihkan dan juga memangkin beberapa sektor tumpuan bagi sektor pelancongan, iaitu beberapa inisiatif utama dengan nilai keseluruhannya 1.6 bilion telah diumumkan dilaksanakan pada tahun hadapan. Maka bantuan secara one-off adalah contohnya adalah di bawah plan pemulihan, iaitu bantuan untuk 3 bulan, iaitu untuk pemandu pelancong RM500, top tap dan juga MM2H RM3,000, pengusaha homestay sebanyak RM600, pengusaha spa dan juga pusat urut kaki sebanyak RM1,000 dan juga usahawan kraft RM500. Ini untuk 3 bulan akan berturut-turut, dan seterusnya adalah kepada komuniti Ma Mary one off RM200,000 yang ini melibatkan sebanyak RM85 juta. Dan seterusnya kita beri kepada geran padanan pembaikan hotel, bajet ataupun inap desa berdaftar, maka telah diperuntukkan sebanyak RM30 juta. Geran sepadan pelancongan seni budaya dan juga syarikat swasta bagi NGO bagi menganjurkan program dan juga acara bersama sebanyak RM50 juta. Dana galakan bagi mempromosikan serta menggalakkan pelancong domestik, iaitu voucher, diskaun dan juga rebate RM20 juta. Promosi dan juga pengiklanan sebanyak RM30 juta. Dana sokongan dan juga promosi publicity penggiat pelancongan sebanyak RM2 juta. Penganjuran acara dan juga menyokong pengembangan pelancongan Islam sebanyak RM5 juta. Ini sekaligus akan membolehkan untuk MOTEK untuk terus memainkan peranan yang penting dalam mempromosi dan juga menyumbang kepada tambah baiknya pelancong dan seterusnya kepada pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Dah panjang dah jawapannya. Saya teruskan dengan menjemput seterusnya Yang Berhormat Puan Kasturi Rani, anak perempuan Patu Batu Kawan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Kewangan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Batu Kawan, skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Januari 2021 sebagai salah satu inisiatif di bawah pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau lebih dikenali sebagai PERMAI bagi membantu pengusaha bas dan teksi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Di bawah skim ini, pengusaha teksi dan bas, iaitu termasuk bas persiaran, bas ekspres dan bas sekolah, boleh memohon untuk menstruktur semula pinjaman bagi pembelian bas dan teksi mereka dengan moratorium yang diberikan selama 12 bulan dan bayaran balik bulanan yang lebih rendah daripada syarikat-syarikat kredit sebagai pembiaya. Bagi tujuan ini, kerajaan telah menyediakan jaminan sehingga 50% daripada jumlah had pembiayaan sebanyak RM1 bilion. Dan setakat ini kita belum ada pelan tindakan untuk blacklist syarikat kredit. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan tamu, sila Batu Kawan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Saya membawa rintihan dari Pertubuhan Pengusaha Bas Bumiputra Malaysia, Tuan Cik Ibrahim Cik Ismail dan Sekretariat Gabungan Bas Malaysia Tiaga. Untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, salah satu industri yang amat terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan adalah pengusaha bas, termasuk bas sekolah dan teksi. Namun tiada jaringan keselamatan yang menyeluruh disediakan oleh pihak kerajaan, termasuk semua kementerian yang terlibat. Syarikat kredit yang memberi pinjaman kepada pengusaha bas menghantar notis semasa PKP sampai ada yang diheret ke mahkamah. Sehingga kini hampir 30% pengusaha mikro, kecil dan sederhana gulung tikar. Isu pangkalnya Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah daripada 22 syarikat kredit yang berdaftar dan juga yang tidak berdaftar, hanya 7 yang terlibat dalam skim rehabilitasi kerajaan. 650 syarikat bas yang telah menerima
menerima pinjaman sehingga 70% daripada syarikat kredit ini. Banyak pengusaha bas dan teksi tidak menikmati skim rehabilitasi ini, maka ingin saya tanya jika kerajaan akan bantu menyediakan skim pinjaman daripada pihak kerajaan untuk membantu pengusaha kecil ini untuk membantu mereka melangsaikan hutang. Tuan Yang Dipertua, sedikit lagi kita mahu keluarga Malaysia ini termasuk dan melindungi semua, bukan sahaja syarikat-syarikat yang besar tetapi syarikat-syarikat pengusaha bas yang kecil juga. Saya faham dan saya tahu isu pengusaha bas ini merentas beberapa kementerian, tetapi Kementerian Kewangan adalah kustodian peruntukan kewangan, bantuan kewangan, dan saya harap perkara ini boleh dibawa ke kabinet supaya semua kementerian yang terlibat dapat memberikan satu jaminan keselamatan atau satu jaringan keselamatan social security untuk pengusaha bas ni. Mohon ulasan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih kepada Batu Kawan atas keprihatinan kepada semua pengusaha teksi dan bas. Mungkin saya boleh berkongsi juga dengan Ahli Yang Berhormat Batu Kawan. Memang betul, bukan 7 tapi 8 pembiaya yang terlibat dalam skim rehabilitasi sewa beli dan bas ni. Dan pada 17 hari bulan November baru-baru ini 2021, kita juga bersetuju untuk memanjangkan lagi skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi yang pada asalnya tamat pada 31 bulan Disember 2021 dilanjutkan sehingga keseluruhan had jaminan pembiayaan habis digunakan. Kalau kita tengok statistik sehingga 31 bulan Oktober 2021, ia menunjukkan daripada 1 bilion peruntukan skim BTH PRS, hanya 505 juta saja atau bersamaan 1,462 akaun peminjam telah digunakan. Dan ini bermaksud masih ada lagi baki peruntukan sebanyak 495 juta peruntukan jaminan untuk dimanfaatkan oleh pengusaha bas dan teksi. Dan mereka pembiaya yang terlibat memang betul cuma ada 8 orang. Saya namakan sekarang. Satu, nama pembayar Oryx Credit Malaysia Berhad. Kedua, Oryx Leasing Malaysia Berhad. Ketiga ialah Oryx Auto Leasing Malaysia Berhad. Keempat, Hapsing Credit. Kelima, Hitachi Capital Malaysia Sdn Berhad. Keenam, Scania Credit Malaysia Sdn Berhad. Ketujuh, Pack Lease Berhad. Dan 8, SMFL Hire Purchase Malaysia Sdn Berhad. Saya ambil maklum yang ada 22 kan. Kita ada cuma 8 dan kita akan cuba bincang dalam pihak kementerian bagaimana kita boleh memperbaiki dan meluaskan lagi agar tak banyak pengusaha bas tertinggal daripada skim bantuan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan seterusnya tidak ada. Saya terus menjemput yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Silakan Menteri Kanan Pendidikan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, penjawat awam termasuk guru yang berasal dari Sabah dan Sarawak dan bertugas di Semenanjung Malaysia layak menerima allowance bayaran insentif perumahan wilayah BIPW selaras dengan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 11 tahun 2001 allowance perumahan wilayah bagi pegawai yang bertukar wilayah. Kadar bayaran BIPW adalah berbeza mengikut grade jawatan dan lokasi di mana guru tersebut berkhidmat. Sebarang perubahan pada kadar bayaran insentif ini adalah tertakluk kepada pertimbangan agensi pusat dan juga kedudukan kewangan semasa kerajaan. Berhubung pertanyaan ahli yang berhormat berkaitan penempatan semula guru yang berasal dari Sarawak ke negeri tersebut, KPM telah mengeluarkan surat Perkeliling Ikhtisas SPI KPM bilangan 7/2021 pelaksanaan permohonan pertukaran pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah dan kolej vocational pada 23 September 2021 menggantikan SPI bilangan 3 tahun 1975 iaitu panduan bagi pertukaran guru-guru dan SPI bilangan 1 1978 iaitu tarikh bagi pertukaran guru-guru.
SPI tersebut turut menyertakan garis panduan permohonan pertukaran pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah dan kolej vokasional sebagai rujukan kepada pengetua, guru besar dan pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat di sekolah dan kolej vokasional bawah KPM untuk memastikan urusan pertukaran PPP dapat dilaksanakan dengan teratur dan berkesan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, berdasarkan garis panduan tersebut, KPM telah menetapkan 3 prinsip asas pertukaran, iaitu kekosongan jawatan, keperluan option serta kepentingan dan keperluan perkhidmatan. Dalam hal ini, permohonan pertukaran boleh dibuat berdasarkan kepada beberapa kategori, iaitu kategori kesihatan, kategori keselamatan, kategori mengikut pasangan dan lain-lain. Oleh yang demikian, pertimbangan permohonan pertukaran guru termasuk dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak dibuat berdasarkan kepada prinsip asas dan kategori permohonan yang telah ditetapkan. KPM committed dalam memastikan setiap permohonan pertukaran guru diberikan pertimbangan sewajarnya selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Sila Bintulu, soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kenang tadi beri jawapan itu. Tadi saya punya soalan dia, nak tanya kenapa allowance ada perbezaan. Kalau Semenanjung punya pergi Sarawak ataupun Sabah, dia allowance lain, lagi tinggi. Kalau Sarawak ataupun Sabah, dia pergi Semenanjung, dia allowance rendah. Kenapa ada perbezaan? Satu, saya rasa tadi belum jawab jelas. Kita minta kenapa tidak boleh secara sama. Isu kedua, ada pening kepala punya orang memohon nak transfer, kata di Semenanjung ni nak transfer balik pergi Sabah. Saya rasa pun ada berlaku Sarawak. Masalah orang sudah kahwin. Bila dia minta nak balik, minta setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun pun tidak lulus. So akhir sekali dia orang cerai. So inilah orang punya keluarga, dia marah. Inilah saya mau tanya Menteri, boleh tak kementerian ambil perkara ini serius, tengok tujuan sekali, terutama sekali dia orang sudah kahwin ataupun ada punya sudah anak, dia tidak kasih lulus. Inilah saya minta ke Menteri lihat bagi satu jawapan yang jelas kepada itu cikgu-cikgu semua. Sekian. Terima kasih Bintulu. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Untuk allowance tadi sebenarnya seperti mana saya sebut tadi bahawa ini adalah di bawah Jawatan Perkhidmatan Awam. Dia dah ada jadual allowance untuk pergerakan daripada Semenanjung ke Sarawak, Sarawak ke Semenanjung dan sebagainya. Dan sekiranya Yang Berhormat Bintulu sebut tadi allowance ke Sarawak lebih tinggi dan ke Semenanjung lebih rendah. Saya semak tadi katanya berbeza. Ada allowance yang ke Semenanjung itu lebih tinggi berbanding dengan ke Sarawak. Jadi dia ada perkeliling yang detail yang menjelaskan satu persatu berdasarkan lokasi dan sebagainya. Untuk menjawab soalan yang kedua berkaitan dengan pertukaran guru, izinkan saya yang di-Pertua ambil masa sedikit ya. Ini perkara yang selalu dibangkitkan. Perkara berkaitan dengan pertukaran guru ini bukan perkara baru. Perkara ini telah berlarutan sekian lama ya. Sebab itu apabila kita lihat, kita cuba kaji apakah sebenarnya yang berlaku. Dan sebab itu saya sebut tadi antaranya adalah surat perkeliling ikhtisas yang menjadi asas pertukaran guru ini yang digunakan selama ini adalah yang dikeluarkan pada tahun 1975. Yang satu lagi pada tahun 1978. Terlalu lama. 75 ni saya pun belum lahir. Ya. Apa yang kita buat adalah kita keluarkan, kita kaji semua masalah yang ada, kita keluarkan satu surat perkeliling baru dengan garis panduan baru. Dan apa yang berlaku sebelum ini, biasanya pertukaran guru dibuat selama ini di peringkat kementerian dibuat secara berasingan dengan penempatan guru. Jadi yang buat penempatan guru dia akan tempatkan guru baru, yang buat pertukaran dia akan buat pertukaran guru. Jadi disebabkan ini jumlah yang boleh bertukar ini tak ramai. Jadi sebab itu dalam pendekatan baru ini kita laksanakan penempatan ini selaras sekali dengan pertukaran. Jadi kita boleh memaksimumkan jumlah pertukaran. Dan dalam konteks ini juga memang yang berjauhan tadi kita sebut kategori guru yang berjauhan dengan pasangan. Ini merupakan satu kategori yang diberikan keutamaan. Namun begitu dalam konteks tertentu guru ini ingin kembali ke negeri yang mana option mata pelajarannya dah terlalu lebih.
yang terlalu ramai melebihi keperluan di negeri tersebut. Maka tindakan terbaik yang kita boleh laksanakan dalam konteks tersebut adalah untuk menawarkan negeri yang terdekat. Sebaik-baiknya kita cuba cari dalam negeri yang terdekat dan daerah yang terdekat dengan kawasan asal ataupun kawasan yang tempat tinggal guru tersebut. Jadi dalam konteks ini kita membuat satu perubahan baru dalam konteks pertukaran guru, memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat bin Tulu tadi, bahawa perkara ini telah lama berlarutan dan insya-Allah bagi sedikit masa kita dapat selesaikan perkara ini secara lebih menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Hang Tuah Jaya. Soalan tambahan kedua sila Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Terima kasih Datuk Timbalan Ketua Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Selain daripada isu allowance guru ni, antaranya yang penting juga untuk saya tarik perhatian Yang Berhormat Menteri ialah tentang peruntukan untuk baiki keadaan sekolah-sekolah yang uzur, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Jadi pihak sekolah buat aduan kepada saya kerana mereka juga perlu cari peruntukan sendiri. Boleh tidak ada satu pemantauan yang jelas daripada kementerian, sekolah-sekolah yang memerlukan izin dire needs dengan izin. Yang Menteri boleh kita berikan keutamaan. Yang ini saya ingat perkara yang pentinglah dalam keadaan kita berdepan dengan krisis pandemik ini. Terima kasih Hang Tuah Jaya. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Ya, seperti mana Yang Berhormat sebut tadi bahawa kita tahu ada sekolah-sekolah yang amat memerlukan dan dalam konteks kementerian inilah yang akan berada dalam senarai teratas keutamaan penyelenggaraan untuk sekolah-sekolah kita. Ya, kita ada 10,000 buah sekolah yang mana yang amat memerlukan ini akan diletakkan di sebelah atas bagi memastikan isu-isu yang memerlukan penyelenggaraan segera. Ada yang bumbung tercabut, bumbung rosak, kalau tak dibaiki tidak dapat digunakan dan sebagainya. Ini merupakan antara perkara-perkara yang diberikan keutamaan segera supaya murid-murid dapat belajar dalam persekitaran yang selamat dan kondusif. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Dr. Azman bin Ismail, Kuala Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Timbalan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua. Untuk maklumat Yang Berhormat, kejadian hasil pertanian tidak dapat dituai dan dijual dalam tempoh PKP dan juga PKPD secara khususnya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Pertamanya, limitasi bilangan tenaga kerja yang dibenarkan bekerja di ladang serta penutupan pintu sempadan bagi kemasukan pekerja asing. Keduanya, masalah pengedaran yang terjejas disebabkan oleh gangguan perkhidmatan logistik dan kawalan pergerakan. Ketiganya, penurunan permintaan dari sektor hospitality dan juga perkhidmatan seperti restoran, hotel, sekolah, universiti dan juga kilang. Bagi mengatasi isu ini, MAFI telah melaksanakan beberapa inisiatif, termasuklah pertamanya pembukaan pasar segar terkawal dengan SOP yang ketat. Keduanya, bantuan khidmat pemasaran. Ketiganya, pengukuhan jualan dalam talian. Keempat, penyediaan insentif pemasaran. Kelima, pembangunan infrastruktur logistik dan juga pemasaran. Pasar segar terkawal ataupun PST telah diaktifkan apabila PKP mula dilaksanakan bagi memastikan supaya bekalan produk pertanian dapat sampai kepada pengguna. Pembukaan PST dengan pematuhan terhadap SOP yang ketat telah dapat menyediakan ruang pasaran kepada para pengeluar pertanian terus kepada pengguna. Bermula 30 Mac sehingga 30 Ogos tahun 2021, pelaksanaan PST ini telah dapat memasarkan sebanyak 140,823 metrik tan hasil pertanian pelbagai jenis dengan nilai jualan sebanyak RM198.1 juta di seluruh negara. Agensi-agensi pemasaran MAFI turut membantu peserta pertanian yang menghadapi masalah dalam memasarkan hasil pertanian melalui program khidmat pemasaran MAFI ladang kontrak 2.0. Agensi-agensi pemasaran MAFI telah membantu untuk mengaturkan pasaran petani dengan segmen pasaran seperti pasar raya, kedai runcit, kilang pemrosesan dan juga pemborong. Sehingga 31 Oktober tahun 2021, seramai 1,424 petani telah dibantu melalui program ini dengan nilai jualan sebanyak RM109 juta.
Melalui program ini juga, sebanyak 959 forward agreement telah ditandatangani antara peserta program dengan Fama dan juga LPP yang melibatkan 14,479 metrik tan tanaman dengan nilai sebanyak 19.2 juta ringgit. MAFI juga menyedari trend terkini pengguna yang telah beralih kepada pembelian melalui kedai-kedai maya ataupun platform e-dagang. Sehubungan itu, semenjak tahun 2020, MAFI telah menggiatkan usaha untuk memperkukuhkan pemasaran produk pertanian melalui platform e-dagang sebagai saluran pemasaran alternatif kepada para petani. Bagi tujuan ini, beberapa program kerjasama dengan pihak industri telah dilaksanakan. Antaranya termasuklah kerjasama dengan Shopee, Lazada, Asia Farm, Grab, Food Panda serta beberapa platform digital baru seperti e-agro. Dalam masa yang sama, MAFI juga menggalakkan para petani untuk memasarkan semua hasil pertanian menggunakan platform e-dagang agrobazar online ataupun ABO yang telah ditambah baik. Petani yang berminat untuk menyertai ABO ini akan diberikan pelatihan dan juga menguruskan transaksi jualan atas talian. Maka sehingga 31 Oktober tahun 2021, seramai 6,107 orang usahawan telah berdaftar di platform ABO ini dengan transaksi jualan sebanyak 9.1 juta ringgit. Terima kasih. Baik. Sila soalan tambah pertama. Sila. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya hargai penjelasan dan jawapan Menteri. Namun pengalaman saya di PKPD Kuala Kedah bulan September, 3 hari pertama tidak ada SOP dan tidak ada satu penjelasan tentang apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Maka semuanya kelam kabut. Kerana itu, soalan saya ialah, bolehkah SOP yang umum disediakan untuk PKP atau PKPD dan itu diguna pakai di seluruh Malaysia? Di seluruh Malaysia dengan sedikit penyesuaian lokal. Dan soalan saya adalah, bolehkah MAFI mengadakan penyelarasan dengan pihak MKN, pihak polis, pihak kerajaan negeri dan lain-lain lagi? Kerana pengalaman 2 kali PKPD saya ialah 3 hari pertama tidak siapa tahu apa yang berlaku. Maka segala yang dirancangkan itu e-dagang apa semua tak akan berlaku. Kerana kurier tak boleh masuk, semua tak boleh masuk. Sedangkan kita mengekspor dan mengimport barang pertanian dari Thailand tanpa pemandu dan kelindan bertemu. Barang saya transfer, begitu juga ke Singapura. Tidak bolehkah kita ada satu SOP sedemikian yang yang tidak mengganggu pemasaran bahan pertanian kita? Kan kerugiannya sangat besar. Ikan ditangkap tak dapat dijual 3 hari, itu sangat besar. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Kedah. Sila Mana Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya nampak Yang Berhormat ni tak ada soalan yang khusus. Tapi apa pun terjadi, kita telah melalui PKP 1, 2 dan 3. Dalam semasa PKP ini, kita telah dapat menyelaraskan serta meneruskan pembekalan makanan dari semua sektor. Walaupun kita menghadapi banyak rintangan, tetapi dengan kerjasama rapat kita di antara MAFI dan juga MKN, begitu juga kepada penguat kuasa seperti polis yang telah melicinkan perjalanan ataupun pergerakan apa juga bekalan-bekalan yang telah kita hantar kepada setiap lokasi. Dalam konteks ini, semua agensi-agensi MAFI telah membuka PST ataupun Pusat Segar Terkawal. PST ini diuruskan bukan sahaja daripada Fama, bahkan daripada LPP, termasuk juga LKIM dan agensi-agensi yang lain. Kerana pada ketika tersebut, tiada outlet lain dan petani-petani tidak dapat memasarkan barangan produk mereka. Tetapi atas inisiatif dan daya usaha daripada MAFI, bukan sahaja kita telah dapat membekalkan makanan kepada pengguna, bahkan dapat memasarkan apa juga produk-produk pertanian daripada petani-petani kita. Dan pada ketika seperti yang saya sebut tadi, tentang nilai jualan yang telah kita buat, bukan sahaja melalui PST tadi, bahkan melalui agro online juga. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Alur Gajah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, tadi kita sebutkan pagi tadi isu bekalan dan permintaan. Adakah SOP yang belum diselaraskan ini akan ditambah baik untuk memastikan antara sebab harga
barangan terutamanya hasil pertanian itu meningkat dari antara 30 ke 200%. Apakah Menteri Pertanian bekerjasama dengan PDNCP untuk menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan sekiranya SOP atau PKP tadi menghalang pembekalan dari pusat-pusat penghasilan barang pertanian? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Gajah. Sila, Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Kita menghormati apa juga peraturan SOP yang telah digariskan oleh MKN dan juga kerajaan bagi memastikan supaya penularan COVID-19 ini dapat terus dibendung. Apapun, walaupun kita menghadapi satu rintangan, bukan sahaja tentang pergerakan dan pembekalan, kita juga menghadapi rintangan tentang pekerja-pekerja yang berkurangan. Kerana kebanyakan daripada pekerja-pekerja asing ini tidak boleh dibenarkan masuk. Bagaimanapun, Tuan Ketua, atas usaha yang saya sebut tadi, bahawa kita telah dapat memasarkan semua produk-produk pertanian dengan kerjasama daripada pihak MKN dan juga pihak polis. Walaupun sebenarnya pergerakan ini begitu perlahan sekali, tetapi kita dapat memastikan kelancaran pembekalan bagi semua outlet-outlet kita. Bukan sahaja daripada pasar-pasar yang telah dibenarkan pembukaannya, bahkan daripada PST kita seluruh negara. Mana daripada Fama sebanyak 63 PST, daripada LPP sebanyak 40, daripada LKIM kita ada 92. Jadi inilah sebenarnya outlet-outlet yang telah memberikan perkhidmatan yang cukup efisien sekali, walaupun kita menghadapi rintangan tentang PKP. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Menteri. Tanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan nombor 7. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jawab. Terima kasih 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang mengemukakan soalan. Soalan ini satu soalan yang sangat relevan sekali. Dan seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, khususnya Seksyen 233, telah memperuntukkan bahawa kesalahan bagi penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain membuat, mewujud, meminta atau memulakan penghantaran kandungan lucah, sumbang yang palsu, yang mengancam dan jelek sifatnya adalah dianggapkan satu kesalahan yang boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara selama tidak melebihi 1 tahun. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi kandungan-kandungan terutamanya laman web, penyekatan akses telah dilakukan dan sehingga tahun September 2021 lebih pada 4,000 laman-laman, khususnya laman-laman pornografi yang telah diambil tindakan dan discard oleh MCMC. Masalahnya merujuk pada soalan Yang Berhormat. Saya mengakui kita menghadapi kesulitan terutamanya bagi perkhidmatan penstreaman ataupun streaming atas talian, termasuk Netflix. Netflix merupakan satu perkhidmatan media over the top dengan izin, iaitu perkhidmatan media streaming dengan kandungan data, maklumat dan multimedia yang berjalan melalui rangkaian internet dan berpengkalan di luar negara. Dan banyak program-program ataupun perkhidmatan yang serupa dengan Netflix yang di bawah kategori over the top, yang kawalannya bukan sahaja negara kita, juga negara-negara lain ada menghadapi kesukaran sepenuhnya untuk mengawal sepenuhnya, Yang Berhormat. Walaupun demikian, ada langkah-langkah tertentu yang dijalankan bagi dalam negara kita. Netflix secara umumnya menggunakan beberapa kaedah penarafan untuk memberikan panduan kepada pengguna bila mereka secara voluntary nak menggunakan apa yang ditayangkan, iaitu kategori yang sesuai dengan kanak-kanak 7 tahun ke atas, remaja 13 tahun ke atas dan dewasa 16 dan 18 tahun ke atas. Dan selain daripada itu, Netflix juga turut menyediakan perkhidmatan parental control
untuk mengawal terutamanya anak-anak dengan menentukan kata-kata laluan yang tertentu supaya dapat protect daripada anak-anak yang pada kategori umur yang tidak wajar menonton filem-filem yang tidak bersesuaian dengan mereka. Tapi semuanya ini adalah memerlukan kepada pendekatan kendali diri kerana kita tidak mempunyai tool sepenuhnya dan mereka tak termasuk dalam kategori tayangan-tayangan yang dilesenkan di bawah akta kita sedia ada, iaitu semua streaming yang di bawah kategori OTT, over the top, yang berpengkalan daripada luar negara yang menggunakan akses internet. Baik, terima kasih. Soalan tambah pertama, sila Dungun. Terima kasih Menteri atas jawapan. Soalan bila kita lihat kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, pada masa itu penstreaman atas talian masih belum wujud. Soalnya yang berlaku ialah kepada perkara yang semasa ini melibatkan mungkin keperluan kepada kementerian untuk melihat jumlah perkhidmatan penstreaman yang wujud di Malaysia dan dilihat jumlah itulah adakah kementerian berhasrat untuk mengurangkan jumlah perkhidmatan penstreaman yang wujud di Malaysia ini sebagai salah satu langkah pengawalan dalam isu ini. Terima kasih. Terima kasih Dungun. Sila Menteri. Terima kasih Muhammad. Memang betul dan malah akta ini sedang kita teliti bagaimana kaedah-kaedah pengawalan. Ini satu cabaran yang dihadapi oleh semua negara terutama bagi streaming yang bersifat OTT. Dan kita perlu mencari jalan yang bersesuaian. Buat masa ini apa yang boleh dilakukan adalah untuk mengadakan plan-plan ataupun tindakan yang bersifat advokasi bagi memastikan ada kematangan dalam soal memilih rencana ataupun program yang ada. Sebab kita ada gaming online ataupun perjudian online, kita ada tayangan multimedia yang berbagai-bagai sifatnya yang setengahnya memang tidak dinafikan bercanggah dengan nilai-nilai budaya dan sensitiviti negara kita yang lazimnya melanggar akta pelesenan, tapi undang-undang kita hanya tertakluk kepada platform yang berdaftar dan dilesenkan dalam negara kita. Jadi bagi yang disiarkan secara bebas melalui kemudahan internet yang berlaku secara global, kita belum mempunyai satu mekanisme dan kalau sekiranya ada sesuatu yang kita merasakan sangat tidak wajar untuk ditayangkan dalam negara kita, MCMC perlu membuat engagement dengan pihak yang berkenaan di luar negara dan boleh membuat permohonan kepada mereka untuk perkara itu dilihat ataupun dikaji, dan itu saja yang boleh kita lakukan. Tetapi force of law tidak dapat dikuatkuasakan bagi platform yang beroperasi daripada luar negara. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Bruas. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan nombor 8. Sila Menteri Pengangkutan atau Timbalannya menjawab 3 minit. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Bruas. Untuk makluman Yang Berhormat Bruas, semakan kadar lesen kenderaan motor LKM telah beberapa kali dilaksanakan pada sebelum ini. Sebagai contoh, dalam tahun 2007, kadar fee bagi kenderaan motor pendaftaran milik persendirian berkapasiti enjin 1000 cc dan ke bawah telah ditetapkan pada kadar yang rendah, iaitu hanya RM20 setahun. Sementara itu, bagi motosikal yang berkapasiti enjin 150 cc dan ke bawah telah ditetapkan pada kadar VLKM pada RM2 saja. Seterusnya, satu lagi semakan semula kadar VLKM telah dilaksanakan dalam tahun 2008 yang antara lain melibatkan perkara-perkara berikut. Fee LKM bagi kenderaan motor
pendaftaran milik persendirian, jenis selun dan bukan selun, milik individu dan syarikat yang menggunakan bahan bakar diesel atau diesel hijau telah diselaraskan dengan kadar bahan bakar petrol dan VLKM bagi kenderaan perkhidmatan awam seperti bas ekspres, teksi, kereta sewa, bas persiaran dan bas charter ditetapkan pada kadar rata iaitu RM20 setahun. Manakala bagi bas mini, bas sekolah dan bas MTNT, kadar VLKM adalah RM2 setahun. Dalam tahun 2011 pula, Kementerian Pengangkutan juga telah memberikan insentif pengurangan kadar VLKM melibatkan kenderaan-kenderaan berteraskan teknologi hijau, pelepasan rendah karbon. Termasuklah kenderaan motor menggunakan bahan bakar diesel, hijau dan dengan kuasa elektrik dengan pengurangan kadar VLKM sebanyak 50% dari kadar sedia ada. Dalam hubungan ini, sebarang cadangan pengurangan kadar VLKM di masa hadapan perlu dikaji dengan terperinci dengan mengambil kira kepada kutipan hasil kerajaan serta impaknya kepada keseluruhan ekosistem pendaftaran kenderaan motor di Malaysia. Mengambil kira inisiatif dan semakan semula kadar VLKM yang telah dilaksanakan sebelum ini, maka Kementerian Pengangkutan pada masa ini tiada mempunyai sebarang perancangan untuk mengurangkan kadar perkiraan bayaran VLKM yang khusus bagi kenderaan motor menggunakan bahan bakar diesel sahaja. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Saya rasa tadi Menteri tak jawab soalan saya. Yang soalan saya adalah minta Menteri Pengangkutan menyatakan sama ada kerajaan akan mengurangkan bayaran cukai jalan untuk kenderaan diesel memandangkan kerajaan telah mengurangkan subsidi diesel dan harga diesel sekarang lebih mahal daripada petrol RON 95. Walau bagaimanapun, saya nak tanya soalan tambahan, mungkin Menteri boleh bagi jawapan yang lebih lengkap kepada saya. Soalan tambahan saya adalah, apakah asas dan formula yang digunakan untuk menetapkan bayaran cukai jalan kenderaan petrol berbanding dengan kenderaan diesel, dan asas dan formula bagi subsidi petrol dan diesel? Yang saya nak dapat satu jawapan ialah perbandingan bagaimana adakah kerajaan berlaku adil kepada mereka yang menggunakan kenderaan diesel yang sekarang subsidi berkurangan tapi cukai jalan masih sangat tinggi, berapa kali ganda daripada kenderaan petrol. Itu perbandingan yang saya hendakkan, yang nak dapat keadilan kepada mereka yang mempunyai kenderaan diesel. Ya, Muhammad, kalau tak boleh jawab, boleh bagi jawapan cara bertulis. Ya, baik. Ada sedikit maklumat yang saya nak kemukakan kepada YB Beruas. Ya, terima kasih YB. Penetapan kadar VLKM bagi kenderaan-kenderaan yang didaftarkan adalah seperti mana yang digariskan di bawah kaedah-kaedah kenderaan motor 1959. Asas pengiraan kadar VLKM adalah berbeza bagi setiap kenderaan mengambil kira faktor-faktor seperti berikut. Seperti kapasiti enjin, kuasaan ikhtiar atau penggunaan bahan bakar, pemilikan kenderaan, jenis kegunaan kenderaan. Selain faktor-faktor yang dinyatakan di atas, di VLKM juga berbeza mengikut kuasaan pengisytiharan kenderaan tersebut digunakan. Secara umumnya, V di Sabah dan Sarawak adalah lebih rendah berbanding di Semenanjung Malaysia
manakala kadarnya di Labuan adalah 50% lebih rendah dari Sabah dan Pulau Langkawi. Dan Pulau Langkawi juga 50% lebih rendah dari kadar VLKM di Semenanjung Malaysia. Sekian, terima kasih. Tambahan kedua. Yang di-Pertua, kalau boleh, saya haraplah Menteri menjawab soalan saya. Saya hendak bandingan di antara kenderaan petrol dan diesel. Yang tadi jawapan ni, kalau minta saya baca semua peraturan ni, kita boleh baca. Tapi apakah asas dan formula yang digunakan untuk menetapkan cukai jalan untuk kenderaan diesel? Dan apakah formula dan asas yang ditetapkan oleh kerajaan untuk menentukan cukai jalan bagi kenderaan petrol? Kalau boleh saya dapat perbandingan itu secara tertulis. Inilah soalan ini soalan lisan. Yang Berhormat ada hak pada soalan utama dan satu soalan tambahan. Yang Berhormat dah melebihi soalan. Jadi tapi tak terjawab saya. Soalan saya antara... Kalau Yang Berhormat tak puas hati, Yang Berhormat boleh maklum pada speaker bahawa Timbalan Menteri tidak menjawab soalan. Memang tadi... Kalau Yang Berhormat nak berbahas hari ini, kita tak akan selesai. Saya mohonlah kalau boleh bagi jawapan yang rakyat minta daripada saya. Kita ada peraturan Yang Berhormat. Betul. Jadi soalan tambahan kedua daripada blok kerajaan ada? Kalau tak, saya buka pada blok pembangkang. Silakan Yang Berhormat. Baik, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya berkaitan dengan cukai jalan ini, soal isu cukai jalan, iaitu hak orang yang membayar cukai jalan. Adakah hak orang yang membayar cukai jalan ini dia boleh buat sewenang-wenangnya? Khususnya sekarang ni saya nampak Datuk Yang di-Pertua, iaitu ramai orang menggunakan lampu biru. Lampu biru tu untuk supaya orang yang ada di hadapan itu boleh mengelak. Jadi adakah semua orang boleh guna? Hatta kereta kerajaan sendiri pun yang bukan menteri saja pun guna lampu biru ni. Jadi adakah kami pula berhak pula untuk nak mengelak daripada tergesa-gesanya orang-orang ini untuk nak memberikan laluan kepada mereka? Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kegunaan lampu biru ini haruslah mengikut peraturan yang dibenarkan. Jadi mana-mana pihak yang tidak tidak perlu pakai tiada mempunyai hak untuk menggunakan lampu biru, jangan pula digunakan. Jadi kalau yang kerajaan siapa saja yang berhak? PS pun gunakan dulu. PS pun pernah gunakan. Itulah. Hanya dibenarkan kepada pihak yang dibenarkan saja. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin, Kuala Nerus. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat daripada Kuala Nerus, penelitian yang berterusan sedang dijalankan oleh kerajaan bagi mengatasi pengurangan kutipan hasil cukai, samping juga mengambil usaha berterusan untuk menstruktur sistem pencukaian yang lebih seimbang, adil dan saksama dalam usaha meningkatkan hasil negara. Samping itu, pelbagai inisiatif pencukaian turut disediakan oleh kerajaan khusus kepada syarikat atau individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di bawah pelbagai pakej bantuan dan ransangan semenjak hampir 18 bulan yang lepas. Selain itu, kerajaan juga telah mengumumkan langkah-langkah cukai yang disasarkan untuk membantu syarikat dan individu yang terjejas untuk kembali bangkit seperti berikut. Bagi langkah cukai untuk syarikat, pertamanya menangguhkan bayaran ansuran cukai pendapatan bagi PMKS selama 6 bulan sehingga 30 hari bulan Jun 2022. Kedua, mengecualikan duty stamp ke atas perjanjian pinjaman pembiayaan bagi pembiayaan antara rakan setara atau peer-to-peer lending P2P. Dan ketiga ialah melanjutkan pengecualian duty stamp ke atas perjanjian penstrukturan semula atau penjadualan semula bagi pinjaman atau pembiayaan. Keempat, melanjutkan rebat cukai bagi penubuhan entiti baru PMKS. Kelima, melanjutkan allowance pelaburan semula tambahan. Dan keenam, melanjutkan galakan cukai bagi kos pengubahsuaian dan pembaharuan premis perniagaan.
Bagi langkah cukai untuk individu pula, pertama, pelepasan cukai pendapatan individu akan diberikan bagi perkara berkenaan, iaitu bayaran taska dan tadika sebanyak RM3,000 bagi tahun taksiran 2022 dan 2023. Pembelian komputer, telefon bimbit dan tablet sebanyak RM2,500 bagi tahun taksiran 2022. Perbelanjaan yuran khusus peningkatan kemahiran sebanyak RM2,000 bagi tahun taksiran 2022 dan 2023. Dan perbelanjaan pelancongan domestik sebanyak RM1,000 bagi tahun taksiran 2022. Keduanya ialah pengurangan cukai jualan akan diberikan ke atas kenderaan yang melibatkan 100% untuk kenderaan CKD dan 50% kenderaan CBU. Dan akhir sekali, pelupusan harta tanah oleh individu warga negara dan permustautin tetap serta selain syarikat tidak akan dikenakan cukai keuntungan harta tanah bagi tahun ke-6 dan seterusnya. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih pada Timbalan Menteri. Saya ucapkan tahniah atas usaha kerajaan untuk meningkatkan lagi hasil cukai negara dan juga pelepasan kepada rakyat. Namun dalam masa yang sama kita mendapat aduan tentang peranan LHDN yang saya faham sangat bersungguh-sungguh untuk pastikan bahawa tak berlaku ketirisan dan penghutan cukai. Tetapi kaedah yang digunakan pakai oleh LHDN iaitu bayar dulu bincang kemudian barangkali boleh menekan rakyat dalam situasi pandemik terutamanya untuk B40 dan juga M40. Maka adakah kementerian bersedia untuk melihat kembali pendekatan yang dibuat oleh LHDN ini supaya memberi kesan yang baik kepada rakyat untuk bayar cukai dan cara berhemah dan juga akhirnya memberi kesan yang baik kepada negara kita dari segi ekonominya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Nurus. Mungkin kita akan ambil maklum dan kita akan mungkin terutamanya sekali kepada mereka yang dalam B40, dalam kategori M40, mungkin kita boleh minta LHDN untuk melonggarkan atau meringankan usaha yang bayar dahulu dan kira kemudian. Dan kita akan membawa perbincangan ini dalam peringkat kementerian. Terima kasih. Betul. Yang Berhormat Bukit Bintang. Saya Datuk Ketua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah kerajaan benar-benar yakin kutipan hasil 2022 akan meningkat bagi menampung perbelanjaan negara dan apakah alasan untuk menyokong kenaikan ini? Minta penjelasan. Terima kasih Mali Berhormat daripada Bukit Bintang. Semua cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2022 ianya bersifat dalam anggaran hasil dan kita mengharapkan ianya dapat memberi meluaskan lagi dan beri tambahan kepada hasil kutipan. Namun bagaimanapun kita akan tahu dalam masa yang akan datang kalau kutipan itu mencukupi atau tidak. Terima kasih. Satu lagi soalan tambahan. Yang Berhormat Tuan Sanizwaran Rayan. Silakan. Ya, Timbalan Speaker, soalan saya soalan nombor 10. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih Tuan Yang Ketua dan Yang Berhormat Jalutong. Operasi perkhidmatan feri Pulau Pinang telah diambil alih semula oleh Penang Port Sdn Bhd bermula 1 Januari 2021 selaras dengan keputusan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya bertarikh 18 Disember 2019. Selaras dengan pengambilan alihan semula oleh pihak PPSB, feri-feri lama telah dihentikan. Operasi berikutan kondisi feri-feri tersebut yang terlalu usang serta tidak lagi efektif dan selamat untuk terus beroperasi.
Saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen, saya Andy Reza Rohadian. Ketika ini, Timbalan Menteri Pengangkutan sedang menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Jelutong mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan mengenai penyelenggaraan dan pemulihan perkhidmatan feri di Pulau Pinang. Anda boleh terus mengikuti jawapan daripada Timbalan Menteri menerusi laman web dan juga aplikasi RTM Klik atau rtm.parlimen.gov.my. Saudara, secara keseluruhannya setakat ini sebanyak 13 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. 3 daripadanya menerusi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri atau MQT. Antara yang dimaklumkan hari ini adalah purata trend kehadiran murid ke sekolah sepanjang 3 Oktober hingga 29 November lalu adalah melebihi 85%. Ini menunjukkan bahawa pembukaan semula sekolah secara umumnya telah pun diterima baik oleh ibu bapa dan juga murid. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Mat Jidin memaklumkan pembukaan semula sekolah secara bersemuka turut membolehkan para guru mengenal pasti tahap penguasaan murid dan mengambil intervensi yang bersesuaian. Secara keseluruhannya, bilangan sekolah yang beroperasi adalah sebanyak 10,060 buah sekolah melibatkan 4.3 juta pelajar di seluruh negara. Dewan hari ini turut dimaklumkan bahawa fasa pertama program pembasmian miskin tegar dijangka bermula pada Mac tahun depan. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed memaklumkan bahawa 50 lokaliti miskin tegar di seluruh negara akan mula dikenal pasti pada pertengahan bulan depan, dan pada penghujung tahun 2021 senarai lokaliti akan diverifikasi oleh kerajaan-kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Manakala pada Januari 2022 pula program dan strategi akan dirangka berdasarkan keperluan mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Strategi dan program pembasmian kemiskinan tegar fasa pertama dijangka dibentang kepada Jemaah Menteri pada Februari 2022. Ini pula mengenai kenaikan harga barangan di pasaran. Dewan dimaklumkan bahawa kerajaan kini sedang menggerakkan beberapa langkah proaktif untuk menangani isu berkenaan bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Ini pula mengenai cadangan mewujudkan skim insurans kepada warga emas. Dewan dimaklumkan bahawa usaha tersebut sedang diperincikan Jawatankuasa Kerja Insurans Sosial di bawah Majlis Perlindungan Insurans Sosial Malaysia MySPC yang diterajui oleh Kementerian Kewangan, mengambil kira beberapa faktor antaranya kedudukan kewangan kerajaan. Anda boleh kembali mengikuti kesemua jawapan daripada Menteri dan juga Timbalan Menteri berkaitan menerusi laman web dan aplikasi RTM Klik dan juga laman web www.rtm.parlimen.gov.my. Selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan nanti, saudara. Dewan akan menyambung semula sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 dan seterusnya sesi penggulungan untuk kementerian-kementerian yang berkaitan. Anda boleh mengikuti senarai kementerian yang akan membuat penggulungan bagi Bajet 2022 menerusi laman web rasmi Parlimen Malaysia. Di sana mereka telah pun muat naik senarai aturan urusan mesyuarat hari ini, termasuklah sesi perbahasan dan juga penggulungan Bajet 2022 oleh kementerian-kementerian yang berkaitan. Pukul 1 tengah hari nanti, rakan setugas Ashraf Ishak akan membawakan lebih banyak intipati sesi pertanyaan menteri dan juga jawab lisan. Teruskan bersama kami di RTM untuk mendapatkan liputan penuh Dewan Rakyat yang dijangka akan berlangsung sehingga pertengahan Disember 2021. Sekian dahulu, kita jumpa lagi esok. Saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.